Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak berperang apa Sebenarnya dia berdiri, mood dia lain sikit. Oh, boleh. Apa adrenalin dia power sikit lah kan. Okey, alhamdulillah hari ni dapat sekali lagi kami bersama dengan anda, menghiburkan anda pagi ni. Menghibur rasa macam nak menyanyi. Tak, itu antara tugas kita jugalah. Memastikan anda terhibur pagi-pagi ni sebab yalah, ada yang bekerja dari rumah, ada yang rasa macam nak bangun pagi pergi kerja tu macam berat sikit dan sebagainya. Jadi kita cubalah nak hiburkan insya-Allah. Jadi hari ni saya Ali Iskandar bersama dengan Fazli, seorang lagi di hujung sana. Rahsia ke? Jangan rahsia. Kesian. Okey, kita bersama juga dengan Ani Zati. Kejap lagi kita akan bersama dengan beliau dan selain daripada kita menghiburkan anda, Malaysia hari ini juga akan memberikan anda pelbagai informasi lah ramai di antara kita yang mungkin lihat berita ataupun dari segi melihat pembacaan dan sebagainya. Tapi Malaysia hari ini kita bawakan satu topik tu, kita akan kupas. Kiranya kita akan mendalamilah apa saja perkongsian yang akan kita bawakan nanti. Dan antara yang menarik untuk kami kongsikan kepada anda semua, ada beberapa daripada mereka terkesan ni, mereka mencari jalan alternatif untuk menjana pendapatan mereka. Ada yang menjual alat permainan, ada yang kata orang tu sebelum ini bekerja sebagai salah seorang daripada jurulatih bola sepak. Tapi disebabkan sekarang ni bola sepak pun tak boleh main dan sebagainya. Jadi mereka ni mengambil langkah pendekatan yang bagus juga untuk menjana pendapatan mereka. Betul. Pelbagai alternatif dicari untuk memastikan kelangsungan hidup. Okey. Kalau anda yang bangun tidur hari ni, tak tahu hari ni hari apa, hari ni hari Selasa. Tarikhnya berapa? 26 Hanim? 26 Januari 2021. Jangan terlepas lagi 2020 sebab kadang-kadang kita selalu sebut 2020 tu sebab 2020 begitu memberi kesan kat kita. Belum move on lagi. Belum move on lagi kadang-kadang. Tapi hari ini 26 Januari 2021, pastinya yang terbaik sahaja kita doakan untuk anda. Kita mulakan hari ini dengan sedikit cerita inspirasi. Di MHI hari ini cerita inspirasi. Kenapa? Sebab sekarang ini adalah masanya untuk kita naikkan semangat. Bukan semangat diri sendiri sahaja, tapi kita perlu salurkan semangat itu kepada mereka yang dalam ketika ini keadaan yang betul-betul susah, betul-betul terkesan kan. Kita ada sepasang suami isteri yang pengidap kanser. Sekarang ini fasa PKP, bagaimana mereka lalui fasa itu kan? Kalau mungkin sebelum ini kemampuan ataupun bantuan orang nak menyalurkan kepada mereka juga senang. Tapi sekarang ini bagaimana mereka untuk melalui fasa-fasa kehidupan, dahlah keadaan yang sedia kala ada, tetapi tambah lagi dengan apa yang dilalui oleh kita semua, iaitu ketika pandemik. Begitu juga dengan mereka yang kena buang kerja, yang terkesan pengurangan pendapatan. Hari ini juga kita bawakan sebenarnya boleh je, perkataan boleh je, mereka lakukan sesuatu untuk menampung kemampuan ataupun kehidupan mereka. Ya, betul. Dan dalam keadaan begini, inspirasilah kita perlukan supaya kadang-kadang kita ni rasa macam mana aku nak buat, apa aku nak buat hari ini dan sebagainya. Tapi bila kita dengar cerita-cerita yang dikongsikan yang memberikan inspirasi, barangkali ia boleh membangkitkan semangat kita untuk berubah kepada yang lebih baik. Okey. Tapi apapun, hari ini seperti biasa kita nak mulakan dengan perkongsian tentang data berkaitan kes jangkitan COVID-19. Kita nak kongsikan ini yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini kes baharu, confirm kes yang disahkan ialah sebanyak 3,048 kes, membabitkan 3,040 kes tempatan dan 8 kes import, dan jumlah kes aktif ialah 41,076 kesemuanya, yang dimasukkan atau kes yang membabitkan ICU ialah 261, termasuk 101 bantuan alat pernafasan. Jadi itu antara perkongsian, dan ini jumlah kes yang membabitkan negeri-negeri. Penambahan kes dan Pulau Pinang nampak catatan yang agak tinggi di situ. Selangor seperti biasa 1,000 lebih catatan penambahan kesnya, dan ini antara perincian kes kematian yang baharu, dan membabitkan 689 kematian, 0.4% peningkatan setakat 25 Januari 2021. Dan ini antara kluster-kluster baharu di Johor ada 2, di Selangor 1, di Pahang 1. Jadi kita sentiasa mengharapkan tidak ada sebarang kluster baharu, tetapi apakah daya setakat ini masih lagi ada walaupun PKP dilaksanakan di kebanyakan negeri di Malaysia ini, masih lagi ada kluster baharu disebutkan ataupun dicatatkan. Jadi seperti biasa, pastikan adanya kawal kendiri, pastikan ada jaga SOP, dan pastikan anda patuh kepada
Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau tidak ada keperluan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang di tengah-tengahnya ada sekatan jalan raya, janganlah. Sebab anda bukan hanya mengambil risiko, anda juga mengundang kegusaran dan kemarahan orang lain yang beratur di belakang kerana mereka ada tuntutan kerja untuk dilunaskan. Jadi kita sama-sama jaga kita. Okey, ini antara perkongsiannya seperti biasa dan kita akan kemas kini dari masa ke masa. Rakan-rakan saya Anim dan juga Fazli dah pun duduk ya. Untungnya dapat duduk ya. Selesa. Selesa. Okey, terima kasih Ali Iskandar. Perkongsian seterusnya kita ingin paparkanlah, kita ingin bacakan sedikit paparan dada-dada akhbar Harian Metro. Mulakan terlebih dahulu. Ya, di Harian Metro di muka surat atasnya seperti mana yang saya nampak sekarang ini adalah wajah Tan Sri Dr. Noh Shah Abdullah ya, Ketua Pengarah Kesihatan yang bercakap berkenaan dengan COVID-19 ya. Di atasnya juga berkaitan dengan COVID-19 dan fokus kita di Harian Metro adalah berkaitan dengan Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi yang dinamakan sebagai saham atas angin. Sindiket pelaburan tidak wujud menyasarkan warga Cina dikesan aktif menggunakan aplikasi WeChat untuk memerangkap mangsa menyertai skim halimunan itu. Malah mereka menjadikan Malaysia terutama negeri Pulau Pinang dan ibu kota sebagai pusat operasi dengan menyewa kediaman mewah dalam serbuan terbaru di 2 lokasi di Pulau Pinang Sabtu lalu. 21 ahli sindiket terbabit termasuk 8 warga Cina telah pun ditahan ya. Dan mereka yang bekerja sebagai sindiket ini, mereka ini dibayar gaji sehingga RM4,000 untuk mencari mangsa-mangsa. Dan kenapa agaknya mereka ini menjadikan negara kita ini sebagai pusat operasi perjudian ini? Dikatakan dekat sini bahawa operasi sindiket itu dijalankan di Malaysia bagi mengelakkan dikenakan hukuman mengikut undang-undang di negara China memandangkan mangsa adalah dalam kalangan rakyat negara terbabit. Okey, itu yang kita berikan dekat sini. Ramai di antara kita sekarang ini yang adalah sedikit wang ya, dari segi pengeluaran wang, kira SP dan sebagainya. Dan sedikit-sedikit seperti ini sebenarnya ingin memancinglah mereka ini sebab mereka tahu ya sekarang ni orang kita ni ada duit lebih kan. Jadi kita harus faham ya saham-saham yang terbabit, saham yang saham yang betul ataupun saham halimunan ini kita kena kenal pastilah. Kalau andai kata anda lihat ada macam sedikit kecelaruan, keraguan dan sebagainya, janganlah kita melaburkan wang kita itu ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Dia sebenarnya satu je, kalau tak ada permintaan mungkin tidak akan ada sindiket-sindiket seperti ini dengan agenda yang tersendiri. Okey, kita nak kongsikan pula di berita harian halaman hadapan sekali PKPP. Ganti PKP selepas 4 Februari. Telah diumumkan ini antara yang diberikan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak 13 Januari lalu hingga 4 Februari ini tidak akan dilanjutkan bagi mengelakkan impak negatif kepada ekonomi negara. Ia akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB selama 3 bulan. Kementerian Kesihatan menjangkakan pendekatan itu akan menurunkan kes positif harian COVID-19 kepada 2 angka menjelang 11 Mei. Okey, kalau anda melihat kepada halaman yang seterusnya 2 dan 3, ada bercerita lebih lanjut mengapa dikatakan ini merupakan tindakan yang paling sesuai dengan keadaan sekarang ini bagi mengimbangi keadaan ekonomi dan juga bagi mengimbangi masalah kesihatan dan mengurangkan lagi kes-kes positif. Dan itu perkongsiannya. Kalau kita nak sedikit kongsikan berkaitan dengan tadi, pendekatan ini dijangka pada Mei yang akan menurunkan kes kadar jangkitan harian dan kembali kepada 2 angka. Baik, itu yang dikongsikan untuk halaman hadapan. Seterusnya ini halaman 7, 150,000 alat bantuan pendidikan akan diagih kepada 150,000 murid di 500 sekolah seluruh negara menerusi inisiatif cerdik bermula bulan depan. Okey, ini mungkin yang ditunggu-tunggu, inisiatif yang bagi membantu mereka yang memerlukan terutama sekali, dan saya kira bila dipanjangkan inisiatif ini mungkin memberi kesan yang baik apabila bukan sahaja di kala pandemik ini kita memerlukan tablet, komputer riba dan sebagainya, tetapi perkongsian ataupun pembelajaran selepas ini juga mungkin boleh diadaptasi dengan cara dalam talian. Okey, dan kabarnya di sini sumbangan 150 juta dalam tabung cerdik diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada pembentangan belanjawan 2021 tahun lalu. Okey, itu dia berita baik untuk pelajar-pelajar yang betul-betul memerlukan.
150,000 komputer riba termasuklah tablet, segala yang diperlukan untuk pembelajaran dalam talian akan diagihkan kepada 150,000 pelajar di 500 sekolah. InsyaAllah lah ya. Andai kata kalau sebelum ini kita mengalami kekangan ya untuk peranti tablet terbabit, insyaAllah kita akan dapatlah nanti ya. Okey, daripada perkembangan di berita harian, saya nak bacakan ini yang menarik di NST. Ianya berkaitan dengan sukan bola sepak luar negara. Rata-rata di antara peminat-peminat setia Manchester United rasa macam tersenyum lebar apabila mereka menewaskan musuh tradisi mereka Liverpool ya dalam pertembungan Piala FA. Rivals delight, Fernandes jam knocks Liverpool out of FA Cup. Bruno Fernandes super free kick send trouble Liverpool crashing out of the FA Cup as Manchester United beat their bite rivals 3-2 in the fourth round on Sunday ya. Sepakat percuma Bruno Fernandes mencetuskan kemenangan 3-2 ke atas Liverpool dalam pusingan keempat Piala FA dan untuk pengetahuan anda bahawa kedudukan semasa ketika itu adalah 1-0 ya. Salah menjadikan gol pertama untuk Liverpool, lepas tu Manchester United membalas balik 1-1, lepas tu Salah menjadikan gol kedua, lepas tu Manchester United samakan kedudukan 2-2 tetapi Fernandes meledak gol kemenangan ketika permainan berbaki 12 minit di Old Trafford sekaligus menyingkirkan Liverpool daripada saingan Piala FA tersebut. Okey, jadi rata-rata tapi sayangnya di sini peminat-peminat MU menang tapi time-time COVID-19 ni lah kan. Itu yang menjadi perbualan hangat di Twitter. Selama ni kita tunggu mereka menjuarai, mengalahkan Liverpool terutama sekali. Tapi inilah masanya. Tapi Liverpool memang sebelum ini memang ketandusan kemenangan lah di atas beberapa perlawanan. Dan tetapi apabila Liverpool kalah, mereka mengenal pasti bahawa bahagian pertahanan tu mengalami masalah. Sebab apa kita Liverpool sebenarnya. Jangan nampak sangat. Liverpool sebenarnya pemainnya iaitu Virgil van Dijk yang mengalami kecederaan sebenarnya sikit sebanyak menggusarkan benteng pertahanan pasukan Liverpool. Baik, kita nak berhenti pada seketika. Ya, kembali selepas ini akan bersama dengan Eli Iskandar mendekati sepasang suami isteri yang mempunyai kanser limfoma. Seketika nanti dalam Malaysia Hari Ini. Okey, kembali dalam Malaysia Hari Ini. Seperti Anim sebutkan tadi, hari ini kita nak berkongsi cerita inspirasi. Jadi antara cerita yang akan bawakan ialah ini pernah tular tahun lepas juga tahun yang sebelumnya berkaitan dengan satu pasangan ya sekarang bergelar suami isteri alhamdulillah yang berjuang dengan kanser limfoma. Jadi hari ini kita nak berkenalan dan memahami situasi mereka terutama dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan ini yang membataskan begitu banyak pergerakan. Jadi bagaimana mereka menjalani rawatan dan menjalani kehidupan kedua-duanya. Jadi sebelum tu nak berkenalan dengan mereka, mari kita saksikan bingkisan ini. Kita hanya mampu merancang. Selebihnya Tuhan yang akan menentukan segalanya. Pasti sukar untuk mendapati penyakit kanser di usia muda, apatah lagi ketika pandemik COVID-19. Pengidap kanser limfoma Hodgkin klasik berusia 29 tahun, Azira Baharom Redha dengan catatan perjalanan hidupnya. Bukan mudah untuk menerima hakikat apabila dirinya disahkan sebagai pesakit kanser. Suami kepada EJ, Muhammad Izham Abdul K atau lebih dikenali sebagai Ijam, juga menghidapi penyakit yang sama. Kisah mereka tular apabila EJ mula berkongsi di laman Twitter lalu mendapat perhatian warganet. Ikuti perkongsian mereka dalam menghadapi cabaran kehidupan sebagai pesakit kanser di kala PKP dan pandemik COVID-19. Ya, kisah yang cukup minyak hati yang pastinya kita nantikan perkembangan mereka. Jadi bersama kami bukan di studio tapi secara maya sekarang ini ialah Muhammad Izham Abdul K Shah bersama dengan isterinya Azira Baharom. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kedua-dua ni macam apa ni, pakat nak pakai hitam ke hari ni ke macam mana? Tak. Ini kira pakaian di rumah ya. Sihat je kedua-duanya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, difahamkan kalian berdua sepatutnya ada temu janji di hospital hari ini ataupun siapa? Azira ataupun Izham? Izham, tapi doktor bagi cuti hari ini. Kalau tidak temu janji untuk apa tu? Ada rawatan susulan ke ataupun
Macam mana? rawatan susulan. Sebab dia baru habis transplant. Okey. So, kena pergi cek dengan doktor everyday. Okey. Bila disebut Hari-hari dicek darah. okey. Bila disebutkan transplant apa tu? Izham. Tulang sum-sum. Stem cell ke? Stem cell. Okey. Jadi Transplant lah. baik. Jadi Izham baru saja menjalani transplant stem cell dan sebelum ni Azira dah buat ya? Dah buat 4 bulan lepas. Ya, okey. Jadi keadaan Azira sekarang macam mana? Alhamdulillah. Nampak keceriaan di situ. Okey, jadi kalau boleh dapat kongsikan dengan kami lah, rakyat Malaysia dah tahu tentang kisah kalian kan, Azira dan juga Izham. Setakat ini perkembangan kedua-duanya bagaimana? Kita orang lepas transplant. And then on January tahun lepas, kita orang ada buat scan. So scan tu result dia Alhamdulillah. Both of us pada hari yang sama doktor kata kita orang punya kanser tu dah tak ada. Okey, Alhamdulillah. So untuk tahun ni dah setahun lah. Jadi setakat ni hanya membuat rawatan susulan lah ya? Sebab kita orang baru habis transplant. So kita orang memang kena pergi macam every day jugalah. Okey, baik. Macam itulah. Okey. Mungkin ramai yang bertanyakan kenapa Izham berkacamata hitam. Mungkin dapat dikongsikan sebabnya ya. Sebab itulah Izham baru buat tulang sum-sum tu. Jadinya penderma dia He got certain kind of virus. Okey. Sebabnya dia punya stem cell tu dia ambil daripada abang dia. Okay. So everyone pun kalau buat stem cell transplant yang ambil darah daripada orang lain, diorang akan dapat certain kind of virus lah. So sebab tu dia kena buat rawatan susulan almost every day. Baik. Jadi, maknanya mata. itulah experience dia. Okey, baik. Maknanya terkesan pada mata. Begitu. Salah satunya betul. mata. Okey, baik. Kehidupan seharian kalian bagaimana? Kalau kita tahu pasangan suami isteri ada yang keluar bekerja, ada yang sama ada bekerja di rumah. Jadi Azira dan Izham ni bagaimana kehidupan sebagai suami isteri? Kita orang almost every day right now memang akan pergi ke hospital. Tapi kita orang juga ada run business lah. Kita orang jual tudung, senjelawa. On Instagram ada senjelawa lah. So kita memang sama ada kita orang pergi hospital and run business. Tu je. Tapi sometimes kita orang buat dua benda on the same time lah. Maksudnya apa? Sambil ke hospital untuk rawatan, sambil itu masih lagi menjalankan bisnes ataupun apa? Ya, betul. Wow. Kadang-kadang masa tengah kemo pun kita orang akan buat juga. Masa tengah kemo pun buat juga ya? Yeah. Wah, ini satu kecekalan yang bukan calang-calang ni. Okey, jadi setakat ini bagaimana menguruskan itu? Sebab bila kadang-kadang lepas kemoterapi tu kadang tenaga tu tidak ada kan sebenarnya kan. Jadi bagaimana kalian mengumpul kekuatan untuk memastikan dapat bertahan dan menjalankan bisnes dan sebagainya ni? Kita orang biasanya untuk treatment, doktor akan bagi macam contoh di month Izham buat. Okey. Okay, the next month lah Izzy yang akan buat lah. So masa dia tengah tak larat, I can take care of him. So masa Izzy tak larat, dia pula boleh jaga Izzy lah. Itu maknanya jadual tu diagihkanlah untuk doktor pun faham lah. Okey. Dan dengan segala cerita yang dah dikongsikan kepada masyarakat Malaysia, apa bentuk sokongan barangkali daripada rakyat Malaysia ni yang diberikan kepada kalian? Kita orang masa first awal-awal sakit, few of our friend memang tolong in term of buat crowdfunding for us. Sebab kita orang masih baru and kita tak mahir atau faham sangat mengenai bantuan-bantuan yang boleh kami dapat. Ya. So masa first kita orang sakit memang kami dapat bantuan crowdfunding daripada kawan-kawan juga.
Okey, jadi sokongan memang diberikan lah ya. Tapi sekarang dah tak adalah sebab kita orang we think that we can manage to cover and settle everything lah sebab we running the business. Okey. Dan sekarang dalam fasa PKP ni kan macam kebanyakan daripada kita ni nak bergerak ke sana kemari susah dan sebagainya. Adakah PKP ni tidak berikan kesan kepada kalian sebab kalian hanya bekerja dari rumah dan juga ke hospital, tempat-tempat lain tak bisa ataupun masih juga terkesan? Terkesan sebab nak pergi hospital susah, kena lalu roadblock. So sometimes kita orang kena ada roadblock yang perlukan surat, ada roadblock cuma perlukan appointment. Lagi satu, kami pesakit kanser lebih terdedah kepada bahaya penyakit lain. Ya, betul. Jadi bila kita pergi hospital, PPUM is like macam one of the hospital yang penuh dengan pesakit COVID. So kita orang paranoid dekat situ lah. Baik. Itu antara cabarannya lah ya. Ya, okey. Izham dan juga Azira, apa EG sebut namanya? EG, okey. Terima kasih banyak. Kita doakan yang terbaik, semua dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, inilah dia ketabahan kedua pasangan ini yang memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan, meneruskan rawatan susulan pada masa sama menjalankan bisnes untuk kehidupan mereka berdua. Semoga dikurniakan segala kemudahan dalam urusan mereka. Okey. Tadi kalau anda perasan ada seorang yang mencelah tiba-tiba di video call itu, kita akan bersama dengan beliau seketika nanti. Ada cerita yang lain juga. Kita bersama dengan Hanim pula dah. Fazli dan juga Anim. Silakan. Dia baru nak surprise kan, tapi tiba-tiba kita pula yang surprise. Kita surprise tadi. Okey, kalau anda mungkin peminat-peminat dan pengikutlah slot Akasia, anda pasti tahu tentang cerita ini. Rahimah Tanpa Rahim mempunyai jalan cerita yang cukup padat dan cukup memberikan kesan. Dia bukan sahaja cerita semata-mata, tapi ini merupakan sindrom yang berlaku dalam kalangan kita. Sindrom kan? MRKH. Dalam kalangan masyarakat. Betul. Daripada 5,000 wanita, hanya seorang wanita saja yang dikesan mengalami sindrom tersebut. Okey, apa-apa jom kita saksikan promo slot Akasia ini iaitu Rahimah Tanpa Rahim. Buat apa kat sini? Saya cuma nak lindungi dia je. Ini hal keluarga aku, anak beranak. Takkanlah seorang mak sanggup nak pukul anak dengan penyapu. Dah makan belum? You tak ada mood lah yang nak makan. Love you. Love you too. Betulkah awak boleh tolong saya? Saya akan tolong apa yang awak perlukan. Sorry lah you, usik je. Rahimah Tanpa Rahim, Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Itu dia Rahimah Tanpa Rahim. Macam-macamlah cerita yang timbul dan reaksi daripada netizen kan. Kabarnya kata cerita ini cerita yang sehingga menimbulkan lawak-lawak lucah yang boleh menyentuh perasaan mereka yang mempunyai sindrom berkenaan. Tapi kita nak tahu juga bagaimana pelakon itu sendiri melihat kepada cerita ini, sambutan yang baik ataupun tidak diberikan daripada penonton-penonton. Ayo kita terus bersama dengan Izzati Abdullah yang kini berada dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum Izzati. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, Izzati dan juga Azli Khairi yang juga merupakan hero untuk drama ni. Assalamualaikum Azli. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Okey, jadi hari ini merupakan episod yang ketiga ya untuk drama ini. Jadi bagaimana Izzati lah melihat dulu perkembangan drama ini setelah hampir episod yang ketiga pada malam ini. Bagaimana penerimaan peminat-peminat drama ini? So far, kalau untuk Watak Nurul, ramai yang belum benci dia lagi sebab dia belum keluarkan lagi perangai dia. So apa yang saya boleh nampak dari segi keseluruhannya, saya nampak sekarang ini watak Mak Leha memang terkesanlah untuk di hati netizen dekat luar sana. Sebab saya selalu baca Twitter, saya tengok dia orang selalulah tweet pasal bukan Mak Leha, dia cakap macam Mak Leha comeback. Mak Leha comeback kan, Mak Aini. So best lah bila saya tengok lakonan Puteri Aisyah pun sangat bagus dalam 2 episod sekarang ni, which is insyaAllah bila saya tengok jalan cerita dia, ramai orang macam makin tertarik, makin macam nak tengok lagi next episode. Jauhar, I tahu jumpa perempuan kat kampung kan.
Ya, saya tengok semalam. Okey, Azli, yang memegang watak hero Jauhar yang sekarang ini berada di kampung, dah jumpa dah Rasi Rahimah. Kan, ini adalah cerita yang baru nak start lah, orang kata baru kita nak tengok adrenaline rush dia dekat dalam cerita ni baru nak timbul. Tapi sedikitlah bagaimana sebenarnya watak yang dibawakan kali ini, sebab sebelum ni pernah je pegang watak sebagai watak utama Azli sendiri secara peribadinya. Okay, secara peribadi, Azli nak cakap dengan saya lah sebab dekat duty ke kat drive. Sebab masih lagi jaga dengan apa yang Azli bawa kredibiliti Azli. Jadi dari kira itu juga lah yang menyebabkan sebenarnya untuk leading cerita yang dia macam tu sebenarnya sama. Tapi tadi ada kepercayaan kat Azli yang ketiga. Dan alhamdulillah, rasanya sampailah apa yang nak disampaikan di Rahimah Sampai. Macam mana reaksi kalian berdua melihat kepada ramai sangat netizen yang mengeluarkan, yelah kadang-kadang melawak sampai melebih-lebih sehingga mewujudkan satu spekulasi berkaitan dengan cerita ini disebabkan tajuknya sahaja. Kan? Reaksi netizen ini, pendapat kalian berdua macam mana? Izzati mungkin nak kongsikan? Saya ada baca dan ada juga yang komen-komen dekat poster yang saya post dekat saya punya Instagram. Adalah tajuk-tajuk yang macam tak patut dia letakkan. Tapi bagi saya, diorang belum tengok lagi drama ni. Jadi kita bagi chance lah dekat diorang untuk mempublicitikan lagi kita punya drama ni. Dan bila semua orang tengok nanti, harap-harap kita dapat bagi kesedaran pasal wanita yang tanpa rahim ni dekat orang luar. Ya, memang tujuan utama cerita ini adalah untuk memberikan kata-kata semangatlah, kesedaran kepada mereka yang mengalami sindrom ini. Bagi Azli sendiri, bagaimana perasaan Azli apabila dipilih sebagai watak utama membintangi drama ini, tetapi macam kita sebut tadilah, sebelum drama ini ditayangkan pun dah ada mencetuskan kontroversi daripada tajuknya. Bagaimana Azli melihat perkara ini? Azli pandang pada benda ni sebenarnya ini adalah konsep genre baru sebenarnya dalam industri. Yang mana kita angkat the real story jadi sebuah naskah dan naskah ini akan jadi novel. Jadi maknanya kejayaan sebuah cerita yang akan diadaptasi jadi novel adalah satu benda yang lain lah. Sebab tu Azli benda ni adalah mungkin akan jadi satu revolusi baru industri. Lalu kita akan mengharapkan yang novel akan jadi drama. Jadi ini kita dah buat satu gambaran yang baru, insyaAllah mungkin akan diterima oleh orang di luar sana. Betul? Izzati memegang watak yang akan dibenci. Kalau tengok episod 1 dan 2 pun adalah dia tunjuk-tunjuk sikit kegedikan dia kan. Bagaimana cara dia. Tapi watak yang sedikit berbeza daripada Izzati yang sebelum ini. Watak-watak yang memberi inspirasi sebelum ni dan juga watak yang memberi orang kata straightforward punya watak. Tapi kali ini watak kegedikan, watak perempuan-perempuan yang akan ujung-ujung dia dibenci. Adakah mudah untuk bawa karakter ini, watak ini Izzati? Ya Allah, sebenarnya benda ni sangat susah untuk saya. Even nak dapatkan karakter tu pun mengambil masa yang lama baru saya dapat faham Nurul ni. Sebab saya dah lama tak pegang watak antagonis. Sebelum ni banyak yang macam orang sayang, orang suka watak saya kan. Tapi bila pegang watak macam ni sebenarnya saya ambil satu cabaran lah untuk saya punya karier seni. So bila saya nak buat tu kadang-kadang terbawa sampai kat luar. Sebab cerita ni Nurulnya dia sebenarnya stres. Kalau orang tengok nanti orang akan faham sebenarnya Jauhar yang jahat, dia yang curang dan dia punca Nurul buat macam tu. Kenapa pun salah orang lain lah? Betul sebab sudah gaduh kat sini. Sudah gaduh kat sini. Ada orang akan benci Nurul dan ada orang yang akan kesiankan Nurul. Depend antara pandangan mereka terhadap karakter Nurul tu nanti. Bagi saya, bila saya baca sebenarnya saya kesian dengan Nurul ni. Dia sakit sebenarnya. Nurul sakit. Maknanya cerita tentang individu yang lahir tanpa rahim ni adalah kira subplot sajalah daripada keseluruhan cerita. Masih banyak lagi mesej yang padat ingin disampaikan. Banyak. Sebenarnya terlalu banyak yang disampaikan secara subtext.
Berapa episod secara keseluruhannya yang masa penggambaran dilakukan bila? Dan berapa 3 bulan lah. Okeynya penggambaran dah habislah semuanya ya? Dah siap lah semuanya. Okey, bagi Azli pula, bagaimana Azli melihat watak yang diberikan sebagai Jauhar ini? Kita tahu Azli pun dah membintangi banyak drama, filem dan sebagainya. Apakah mungkin ada cabaran ke untuk membintangi watak Jauhar ni, Azli? Sebenarnya untuk setiap satu menangkap tu adalah satu yang cabaran, letak cabaran. Yang mana kita nak kena bezakan yang antara watak yang bawa dengan watak yang dia akan bawa sesuatu. Dia banyak pro and con dia lah. Ada mungkin kita sendiri akan rasa tapi kalau buat macam ni nampak betul ni. Jadi kalau tempat over tu pula nanti orang cakap over sangat dia tu. Ada ni pula dia punya karakter. Jadi sebenarnya benda tu jaga-jaga sekali lah. Alhamdulillah saya dapat seorang manager yang tahu nak handle saya macam mana. So jadi bila saya dengar cakap boleh lah nak lenturkan. Wow. Itu penting tu sebenarnya. Kena ada juga individu yang boleh melenturkan diri ni. Okey, terima kasih. Kalau kita fikir macam kita je bandar. Bagus kan? Okey, Izzati dan juga Azli boleh ajak penonton ramai, peminat-peminat kalian untuk saksikan episod-episod yang seterusnya dalam slot Akasia ini. Silakan. Okey, Azli. Izzati dulu. Izzati dulu. Okey. Saya nak ajak semua tengok cerita Rahimah Tanpa Rahim ni sebab saya sendiri pun sebenarnya baru masa saya baca skrip first time saya dengar pasal penyakit MHRKH ni. Dalam cerita ni kita ada bagi kesedaran tentang wanita yang tanpa rahim dan juga ada banyak lagi mesej yang kita akan sampaikan ada macam penyakit-penyakit dan banyaklah lagi tentang isi kekeluargaan pun kita ada tampilkan dalam drama ni. So, banyak surprise. Kena tengok. Okey, Azli pula. Silakan. Okey, kepada semua penonton di luar sana, jangan kita anggap satu cerita yang kita tengok title je dah jadi buatkan kita jadi ketawa ke apa. Tapi sebenarnya isi yang tersirat di sebalik Rahimah Tanpa Rahim. Itu dia. Kita kalau macam Azli, kalau lelaki mungkinlah dia tak bolehlah nak ada macam tu. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh faham keadaan wanita yang tanpa tu. Baik. Jadi jangan lepaskan peluang. Sama ada 26 episod lagi. Ada 26 episod lagi sebab habis. Jadi jangan lepaskan peluang. InsyaAllah. Okey, jadi semua jangan lepaskan peluang ya. Terima kasih. Terima kasih Azli dan juga Izzati. Terima kasih. Jaga diri kalian. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ramai di antara kita yang tak sabar. Hari ni hari Selasa kan? Jadi episod yang ketiga, jangan lupa 7 malam di TV3. Banyak lagi tahu cerita. Sebab apa? Baru episod yang ketiga anda dah nampak sedikit sebanyak dia punya dah start dah bagaimana gimmick-gimmick yang seterusnya. 26 episod lagi ada. Jadi teruskan menonton, teruskan menyokong slot Akasia Rahimah Tanpa Rahim kali ini. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bercerita tentang inspirasi kepada anda semua. Mereka yang hilang pekerjaan, kurang pendapatan, berkongsi bagaimana mereka survive di kala pandemik ni. Segalanya seketika nanti. Jangan ke mana-mana. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah
dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Kan dia kena berdiri balik. Tak boleh duduk lama-lama. Okey, seperti yang kita janjikan, setiap daripada kita akan kongsikan. Ada 3 perkongsian di sinilah. Perkongsian macam-macam. Ada yang kata kena berhenti kerja terus sahaja ada menu baru yang dimasak, dijual. Dan ada juga perkongsian tentang dah buka kios tapi PKP pula terlaksana dan sebagainya. Okey, kita akan kongsikan terlebih dahulu. Okey, kita setiap seorang ni ada tetamunya sendiri. Betul? Ya, saya mula dululah. Silakan. Tapi cerita Abang ni Long sangat lah menarik. mula dulu. Abang Long mula dulu. Sebab cerita ni menarik sebab nak buat bisnes apa tak tahu. Sekali tengah makan, tiba-tiba dapat idea. Tanya orang rumah, boleh ke buat ni? Terus jadi bisnes. Wow. Untuk tahu cerita lanjut, kita nak bersama dengan pasangan Hishamuddin Osman dan juga Nur Amira Khamis. Oh, ini apa ni? Mesej kepada kita ke apa dah? Dia suami saya dulu coach bola, sekarang berniaga lontong goreng homemade. Okey. Homemade tu yang mahal tu. Ya. Okey. Kalau ada bersama talian sekarang, Syam dan juga Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, ini dia wajah kalian berdua ceria. Hari ni dah mula masak ke apa? Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Kita tutup dulu slot pagi. Oh, sebab ada temu bual dia tutup dulu lah. Ya. Okey, baik. Kita nak tanya kepada kalian berdua ni. Okey, saya difahamkan Syam adalah jurulatih bola sepak Ya, penolong jurulatih bola sepak. Okey. Untuk pasukan mana tu? Untuk bagi Liga Entry ya. Okey, baik. Dan dah dapat PKP ni semua orang tak boleh main bola sepak kan? Jadi maknanya tugas pun tidak dapat dilaksanakan. Maknanya tidak bekerja ataupun ada pekerjaan lain sebelum ni? Masa PKP mula tu, saya ada buat part-time servis hantaran makanan. Okey. Masa itulah saya tengok ramai yang buat jualan daripada rumah. So saya balik dengan isteri saya, apa kata kita buat business jual dari rumah. Okey. Tengok dia orang buat senang aja, saya Okey. Oh, maknanya selepas tidak bekerja sebagai penolong jurulatih, menjadi penghantar makanan. Ya, betul. Kemudian tengok orang buat bisnes sebab duk hantar barang rumah, kan. jual dari rumah kan. Ya. Cerita lontong goreng ni macam mana dapat idea lontong goreng ni? Dalam banyak-banyak makanan. Tak pasti. Oh tak, sebab bila dia balik rumah, kebetulan masa tengah buat lontong goreng kat rumah. So dia cakap, kita ni nak buat bisnes makanan jugalah macam diorang. Lepas tu cakap, tapi nak buat apa kan, dia tanya. Lepas tu cakap, kalau nak buat makanan, kena cari modal yang murah, yang rendah kan. So tengah makan cakap, kita buat lontong goreng je. Jadi tu tercetus je lontong goreng tu. Baik. Oh, maknanya bukan sebab makan lontong goreng di luar lah, makan di rumah lah sebenarnya. Tak, asalnya kita makan kat Zul tapi lama dulu dah. Okey. So bila balik, ibu dah olah resepi tu, guna secret resepi dia. So benda tu jadi macam makanan tradisi family lah. Oh ya, ke? Oh, maknanya ada secret recipe tersendiri itulah yang buat kan? Mungkin itu ya formula bisnes menjadi itu kan. Jadi dari segi tempahan tu macam mana? Alhamdulillah lah. Kita buat open order sehari sebelum lah. Sebab kita tak nak kuantiti tu melebihi. Nanti kita tak mampu nak buat kan. Sebab setakat ni kita tiga orang je yang buat. Okey. Iaitu Mira, Syam dan juga? Ibu saya. Okey, baik. Okey, kuantitinya maksimum berapa dalam satu hari tempahan yang diambil? Kita akan close order sama ada 50 hingga 70 kuantiti tu. Maknanya tu kuota kita keluar untuk sehari. Okey. Kalau tambah lagi 20 untuk MHI boleh? Boleh. Saya kurang saja. Okey, jadi adakah disebabkan sebelum ni Syam bekerja sebagai penghantar makanan, adakah delivery dilakukan oleh Syam sendiri atau bagaimana?
saya sendiri yang melakukan. Okey. Kalian tinggal di mana ni? Saya di Ceras. Di Ceras. Mira di Ceras, Syam di mana? Sama lah tu. Maaf, saya bergurau. Okey, jadi dari Ceras itu radius paling jauh berapa kilometer untuk dihantar? Kelang Billy lah buat masa ni. Saya buat sendirilah. Baik. Tapi mengikut tempahan sehari sebelum tu saya tengok alamat adres semua. Kalau satu tempat tu okey, contoh macam 5 tempat tu satu tempat yang sama, dia buat hantaran untuk esok tu. Okey. Paling jauh lah pernah hantar di Lembah Kelang di mana dari Ceras? Puncak Alam. Puncak Alam, Jauh tu. Jauh tu. Kelang tahan lagi. Semua kawan-kawan lah. Jadi kalau pemandu teksi tu kan, ini charge lebih sebab balik kosong kan. Jadi kalau hantar ke Puncak Alam tu dalam perjalanan balik tu ada apa-apa yang dimanfaatkan ke? Dia buat yang servis pengantaran makanan tu, dia terus ambil job lain pula untuk balik ke rumah. Okey. Bijak di sini. Okey, jadi adakah ini akan menjadi bisnes kalian sepenuh masa ataupun buat sementara dalam pandemik ini? InsyaAllah sepenuh masa. InsyaAllah. Sepenuh masa. Tapi sambil tu saya ada tunggu 3 start mungkin pas saya dengan minat saya bola, saya tetap dengan bola saya lah. Okey. Misal katalah ada kelonggaran dah boleh mula perlawanan bola dan sebagainya. Jadi bagaimana dari segi tugasan bisnes ini? Adakah memerlukan tenaga kerja lain ke untuk penghantaran? Ataupun ya, memang betul. Memang memerlukan lah. Nanti kita akan cari. Sebenarnya kita memang tengah nak mencari rider. Ni dah percaya iklan ke ni? Siapa? Fadil nak jadi rider? Ada kosong ke boleh ke? Saya boleh tak? Bila dia dah start kerja, kita dah tak ada kasih tangan untuk rider tau. So memang kena cari rider baru. Ya, itulah dia. Nak jadi assistant coach ni bukannya mudah lagi pun. Tapi dari segi persiapan tu, adakah 2 orang saja, Mira dan juga ibu saja akan masak? Ya. Kita 2 orang saja. Saya malam potong cili. Jadi saya akan baking waktu pagi tu. Maknanya masa kalau ada training jalan, game jalan, tapi malam tu potong cili. Ya, betul. Okey. Bila disebutkan lah, kalau boleh tanyalah, ada secret recipe di situ, bahagian mana tu? Adakah condiments je ke atau kuahnya ke atau macam mana? Dekat dia punya bumbu tu, inti dia. Ini kalau dekat nasi impik, tu semua tempat sama kan? Itulah dia kan. Okey, di bumbu ataupun intinya lah. Ini eksperimen ibu ke ataupun macam mana sebenarnya? Eksperimen ibu saja. Dia duduk kat dapur tu, dia tambah ni sedap, tambah ni sedap. Jadi jadilah lontong goreng tu special kita punya. So biasanya lontong goreng ni kan masakan yang macam ada lontong lebih, kemudian diubah esok paginya digoreng kan? Digoreng. Potong-potong, tumis-tumis, goreng macam tu je lah selalunya. Dan itu pun sedap juga kan? Ini apa kan? Nanti kita rasa lah. Itulah dia. Mungkin penerbit kita boleh buat tempahan lepas ni. Macam mana nak tempah ni? Kita boleh kontak nombor kita lah. Kita ada dekat stiker tu, kita ada sediakan nombor sebenarnya. Kalau ni, lepas tu kita ada Facebook page. Facebook page-nya ialah? Nama apa Facebook? Lontong goreng. Lontong goreng saya Facebooknya? Ya. Senang nak ingat ni. Memang kita nak orang senang ingat. Ya. Penerbit taja sekotak berapa? Berapa ringgit? Kita jual satu kotak RM6 je. Berbaloi dan berpatutan. Wow. Berbaloi itu dari segi apa? Dari segi bisnes kalian ke berbaloi ke makan? Kalau tengok kuantiti dia tu, memang berbaloi untuk RM6 satu kotak. Dua-dua lah makan okey, bisnes okey lah. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Okey, sebelum tempahan dibuat dan sebagainya, kami nak tanyalah untuk menjana pendapatan sebelum ni bekerja, kemudian Mira sudah rumah kan? Ya, okey, dengan bisnes ini sebulan pendapatannya berapa? Anggaran dalam 45,000. Wow, alhamdulillah. Ni tolak modal semualah. Beli barang dapur. Oh, alhamdulillah. Lontong goreng ya. Kita kena ubah sikit bumbu dengan inti kan. Kita kena cari inti lain dah. Kacau market ni. Terima kasih banyak. Selamat maju jaya kepada kalian berdua ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau hari ni ada yang nak cuba kan, tak pernah rasa lagi lontong goreng, bolehlah cuba. Search saja lontong goreng. Yalah kan, biasa lontong goreng tu macam ni tapi lah, kan? RM6 murah tau. RM6 satu kotak macam itu. Kalau kita tengok gambar dia tadi, agak banyak juga. Banyak juga portion kan. Betul. Kenyang lah, boleh makan sisi keluarga. Okey, itu dia lontong goreng. Itu cakap tiba-tiba terasa macam nak makan lontong goreng. Dah kita tak sarapan pagi lagi ni kan. Sabar. Itu satu lagi sebab lontong goreng ni sebutannya senang, lontong goreng. Betul. Dan kemudian terus sedapnya macam tu.
Dia bukan nasi kunyit kicap Tak ada. Dua je, lontong goreng. Saya pasti ada yang macam tak pernah rasa lagi lontong goreng tu macam mana. Sebab biasanya dia orang makan macam lontong biasa kan, yang ada kuah dan sebagainya. Jadi mulai saya ni bolehlah cuba nanti lontong goreng. Baik, tadi Ellie dah menemu ramah ya. Lontong goreng ada. Lontong goreng. Satu lagi perkongsian. Sekarang ni sama juga mereka terkesan suami isteri ni ya, kena buang kerja dan juga sektor pelancongan dan juga sektor-sektor yang tidak perlu untuk waktu sekarang ini pun rasa macam penting juga sebenarnya, tapi disebabkan COVID ni jadi mereka terpaksa melepaskan tugas mereka itu. Jadi mereka ni mengambil inisiatif menjual alat permainan untuk kanak-kanak. Okey, jom kita bersama dengan Encik Mustafa Ibrahim dan juga isterinya Puan Erlina Ahmad Rashidi. Assalamualaikum. Saya ingat berlatar belakangkan alat-alat permainan ni. Tak ada? Ya. Ini adalah kolam renang. Baik. Okey, dalam banyak pekerjaan yang boleh kita jual macam tadi lontong goreng kan. Kenapa agaknya memilih untuk menjadikan alat permainan ni sebagai sumber pendapatan? Okey, actually bila masa pandemik hari tu kita dapat inspirasi mainly daripada awak juga. Sebab dia duduk rumah, dia tak tahu nak buat apa, kita worry about the kids. So, that's why kita dapat inspiration ni daripada diorang. So, first kita satu kita beli bola mandi, then diorang enjoy. Then after that, kita go for big table. So, actually, inspirasi daripada anak juga. Okey, daripada anak lah sebenarnya ni kan. Lepas tu anak-anak dah suka, lepas tu anak-anak jiran pula suka kan. Satu taman. Satu taman Okey, ni taman dekat mana ni? Boleh datang nanti, taman kat mana? Nilai. Oh, Nilai Negeri Sembilan. Daerah tak boleh. Jauh pula kan. Rentas negeri pula nanti kan. Okey. Jadi untuk permainan ini sebenarnya kita tahu bahawa sekarang ni permainan kanak-kanak ni banyak kan. Jadi kalian berdua memilih untuk sukan, ini boleh dikatakan sukan air jugalah kan, untuk permainan kanak-kanak kan. Sukan air. Okey, jadi macam mana agaknya kalau mereka ingin mendapatkan yang mana budak-budak ni kan yang nak bermain permainan ini, adakah kalian berdua menjualkannya ke ataupun bagaimana? Okey, basically kita ni bisnes kita fokus untuk online. Dan kita punya Facebook ataupun Instagram dikenali sebagai Kana, CHANAS, Kana. So pelbagai barangan dalam tu, contohnya macam kolam mandi, kita ada brick table, kita ada skuter budak-budak yang mainly untuk physical dengan education toy. Kita titik berakses yang ni lah. Kita pun beli untuk anak-anak kita. Pasti kita dapat inspiration masa PKP bulan 3 hari tu. Kita pun tak tahu dah buat apa. Umur anak kami ada 2 orang anak. Seorang 4 tahun masa tu, seorang 5 tahun. Ini waktu umur ni yang memang rancak bermain lah. So kita pun nak dapatkan idea macam mana ni, kita belilah dalam kondisi yang sikit lah. Kita beli untuk anak kita, lepas tu kita jualkan dekat taman kita. Bila barang sampai, kita boost dekat taman dalam masa 1 jam. Barang habis. So, Wow. 1 jam sold out. 1 jam tau. Dia penuh lah taman dekat Nilai tu, ada kolam ni Ini marketing tak pakai duit pun. Betul ada. Ini kalau Google Earth di atas nampak taman ni ada kolam biru satu. Tahulah taman dekat Nilai tu. Kolam ni sebenarnya ada yang sesuai untuk orang dewasa juga kan? Bermain semua kanak-kanak. Betul. Macam tengok kat belakang saya ni, tinggi berdiri ni, ini yang tadi yang besar lah untuk kita lah. Itu yang paling besar. Itu berapa kaki tu? Ini biasanya dalam 3 meter. Wow. Itu berapa yang paling besar sekali? Berapa harganya? Macam nak order. Nak tahulah harganya berapa pula harga. Paling besar kita ada 3.8 meter, 4 layer. Yang itu boleh masuk sampai 11 orang. 11 orang? 11 orang lah. Budak-budak memang boleh berenang gitu macam... Full party ya? Memang boleh belajar berenang lah. 3.8 meter. Kita rasa yang perlu sikit yang tu. Yelah, kita seronok sebenarnya bermain dengan anak-anak. Saya pun ada juga kolam ni, tapi tak ada sebesar macam tu kan. Nak tahu juga, apa antara dia punya macam cabaran lah sebenarnya nak menjual alat mainan berasaskan kolam renang ni? Okey, basically sebab saya ada pengalaman buat marketing online. So, kita punya customer actually kita mainly approach online. Mula start kita offline dekat taman je. Lepas tu, kita start dengan online marketing. And then kita more to pump in dekat Facebook, advertising apa semua. And then, the market actually bounce.
memang nampak orang memang demand on sekolah mandi yang benda-benda yang ada kat rumah sekarang. Dan kita wide up, kita program sampai Brunei. Kita hantar ke Brunei juga. Turun Malaysia dan Brunei. Tapi macam baguslah sebenarnya kan mengambil inisiatif ni sebab apa kita ni PKP tak boleh pergi ke mana-mana kan. Jadi itu antara aktiviti yang sesuai lah sisi keluarga. Macam mana dari segi macam stok untuk alat permainan ini bagaimana? Sebab yalah kadang-kadang alat permainan ini kadang dari luar negara kan susah nak masuk Malaysia. Bagaimana? Kalau lontong goreng itu tempah ini esok betul, dapat. lontong goreng sedang. Ini alat permainan ini macam mana? Stok dia. Dia actually barang memang kita tahu mainly memang semua daripada China. Ya. So basically saya boleh berbahasa sebab saya daripada travel line. Jadi saya direct communicate dengan supplier di China. Untuk masukkan barang. Ya. Multi language lah. Betul. Wow. Boleh berbahasa lain tu yang satu advantage tu. Betul. Advantage sebenarnya. Okey, difahamkan sebelum ini Encik Mustafa bekerja sebagai salah seorang daripada tenaga di hotel, ya? Betul. Jadi berapa lama dah terkesan ataupun diberhentikan atau bagaimana? Okey, saya masih bekerja di rumah tapi agak terkesan dengan kekurangan gaji yang diberikan oleh company lah. Ya. So bermula terkesan daripada CPM itu, ada yang potongan hingga 50%, 90%, ada yang tak dapat langsung nanti leave, ada. So dengan sedikit banyak buat bisnes ni, bantu juga untuk pendapatan keluarga lah. Lepas tu kita pun rasa macam boleh all out untuk bisnes ni. Dan sekarang ni Alhamdulillah saya dah sewa kedai untuk buat storage dengan office. Sebab sebelum ni buat kat rumah online kan. Betul. Bila barang masuk dalam rumah tu terlampau. Penuh kolam. Dah tak jumpa jalan lah tu. Betul. Alhamdulillah lah rezeki dapat sampai sewa kedai tau. Kan? Ini maknanya bukan bisnes yang main-main ni. Ini bisnes dah lebih kepada serius dah ni. Betul. Ni kalau boleh nak tanya sikit, pam tu datang asing ke ataupun package sekali? Okay, kita punya konsep is from ada people dia kolam saja. Kita bagi orang bantu package kolam termasuk pam, termasuk Lampung, termasuk di Pepes, termasuk campus pelatih kolam untuk tak yang besar. Jadi kita orang bantu dapat everything. Let's say you beli 3.8 meter, yang type F tu 360, you dapat semua sekali. Itu antara strategi lah kan yang digunakan kan. Sebab sekarang ni mungkin ramai yang menjual kan kolam ni kan. Tapi best tau. Sebab apa? Marketing anak-anak. Ya, betul. Anak-anak jadi model. Tak dia dengar jerit-jerit anak-anak bersorak-sorak kat luar rumah. Itu dah marketing kuat dah tu, panggil kiri kanan kan jiran. Hebat. Itulah kadang-kadang macam ada seorang jiran dia beli kat kita. Lepas tu dia buka macam ada timing lah, shift tau. Okey, timing ni berapa biji rumah boleh mandi. Timing ni ada berapa ada jadual. Ada kuota. Dah waktu tertentu. Meriah. Ya, betul. Okey, Tak, ni di rumah kalian ada gantung ni ke? Sampel Banting ke? Dia macam kalau kedai-kedai kan gantung belon ni kan, bola-bola pelampung semua ada buat ke? Tak ada lah kan? Tak ada. Kalau tak senang nak cap rumah Encik Mustafa macam mana Dah ada kan? kedai sekarang. Okey, sikit lagi mungkin boleh bagi tahu bagaimana caranya untuk ramai di antara kita yang nak membeli kolam ini. Silakan Cik Mustafa ataupun Puan Elina. Okey, untuk bagi yang tak pernah dengar lagi, Kanas, boleh layari kita punya Facebook ataupun Instagram KHANAS Kanas, ataupun boleh hubungi dengan kita punya telefon yang ada tertera dekat dalam Facebook tu. Okey. KHANER ya? KHANAS Kanas. Oh, Kanas. So nama ni actually inspirasi daripada anak-anak nama anak kami jugalah. Seorang nama Kaila, seorang nama Anas. Kredit lah sikit kan. Kita bayar dia royalty lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga berjaya bisnesnya, insyaAllah berrezeki. InsyaAllah. Terima kasih Masyai. Sama-sama. Itu dia Cik Mustafa dan Puan Erlina. Baguslah sebenarnya kan. Bolehlah dengar kan. Kadang-kadang kita sendiri terinspirasi lah. Kena buang kerja satu hal. Tapi bagaimana mereka mengambil tindakan yang secepat itu. Betul. Kan?
kan untuk terus sahaja ada kan income untuk anak-anak ni. Ya, Lepas tu betul. boleh buka kedai lah tu kan. Dan sebab harga sebab dulu mahal. Sebelum ni mahal dan sekarang dah boleh katakan mampu milik. Ya. Dan menjadi tarikan ramai terutama dalam keadaan orang tak boleh keluar kan, anak tak boleh keluar kan. Cuma kita nak syorkan lah kalau nak beli ni belilah dengan pam sekali. Jangan betul. tiup macam Jangan belon. Memang Jangan. Semput. Lepas tu jangan yang pakai tangan pun tak boleh. Yang pam tu. Tak payah. Guna Elektrik sahaja. Ya. Kan. Dah ada pengalaman kan? Ada pengalaman tu. tunggu saiz Olimpik je belum. Okey, seterusnya kalau kita dah kongsikan tadi makan dan sepasang suami isteri lah kan. Ya. Kali ini saya nak kongsikan pula tentang seorang individu yang ini bujang lagi tapi dia pandai juga dengan cara tersendirilah sebab barang yang dia jual ni bukan barang yang boleh dibeli secara online. Betul. Ramai yang tidak memilih untuk membeli barang ini secara online. Bukan itu saja. Kalau yang ada motor pun tak akan beli. Betul. Jadi bagaimana target market dia tu agak kecil lah betul. kan. Apa agaknya yang dijual Ini dia sedikit perkongsian yang mendapat 30,000 perkongsian semula ataupun retweet. Amirul Azim namanya. Aku dah tak tahu dugaan apa harus aku lalui semasa PKP 2.0 ni. Kios aku memang tak boleh beroperasi dan sewa masih berjalan. Stok aku pula baru sampai. Aku yakin dekat Twitter ni ramai orang baik-baik belaka. Tolong aku, arti ya korang. Semoga aku mampu bayar sewa kios. Sebab aim dia sekarang ni baru order stok. Lepas itu PKP diumumkan akan dilaksanakan di negara kita. Jadi bagaimana nak habiskan stok tu satu hal, nak bayar sewa kios yang tak dapat pengecualian tu pun satu hal juga. Kan? Okey, kita terus saja menghubungi Amirul kini di talian. Assalamualaikum Amirul. Okey Amirul, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Amirul, sebab kita dah tahulah perkongsian yang mendapat ramai juga sebenarnya retweet dan ada juga yang berkongsi bagaimana cara untuk mempromosikan produk Amirul. Difahamkan menjual minyak wangi kereta. Ya, Okey, betul. sebelum tu idea kenapa memilih minyak wangi kereta untuk dijual sebagai permulaan perniagaan? Sebab ini adalah bisnes yang pertama Amirul buat kan? Ya, betul. Kongsikan. Okey, pada mulanya saya memang suka jenis yang wangi-wangian ni saya memang minat. Jadi bisnes pun saya minat. So saya ambil langkah untuk memulakan perniagaan dalam bidang wangian. Okey, bila start berniaga ni sebenarnya? Bila start nak bisnes dengan adakan kios dan sebagainya? Okey, saya bermula pada 3 tahun yang lalu. Oh, dah lama. Ya, betul. Tapi saya lebih ke arah offline. Okey. Jadi ini baru ada kios lah baru-baru ni? Saya ada kios pun dalam masa 3 tahun yang lalu juga. Oh, jadi yang baru-baru ini tidak dapat pengecualian untuk bayar sewa. Sewa tetap jalan? Ya, betul. Cabaran tu. Cabaran kan? Stok yang baru sampai sebab kita nampak tweet yang dipostkan, dimuat naik oleh Amirul katanya stok baru je sampai lepas tu PKP diumumkan kan? Ya. Jadi macam mana? Masa tu strategi yang paling awal sekali adalah post di Twitter. Selepas sambutan mendapat 30,000 perkongsian tu, ada memberi impak tak kepada bisnes Amirul sendiri? Okey, pada mulanya stok-stok yang baru sampai tu, saya memang excited untuk jual dekat kedai. Tapi apa kendaya kedai saya dah minta untuk tutup. Jadi saya dah buntu, saya tak pasti apa yang patut saya buat. Sehinggalah saya muat naik tweet di Twitter dan mendapat banyak retweet. Jadi dia sangat memberi impak kepada saya sebab saya bersyukur dan terima kasih dekat rakyat Malaysia yang sangat prihatin sehingga barang saya boleh dikatakan banyak yang terjual. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak jugalah ya dapat jual daripada beratusan stok yang kita dapat tengok ni. Berapa peratus yang dapat dijual selepas awak muat naik Twitter punya social media, di social media? Syukur Alhamdulillah, saya boleh katakan 70% macam tu yang terjual. Wow, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat teruja dengan tweet tu sebab ramai sangat orang yang baik-baik. Bukan saja share, bukan saja membeli, ada yang mengajar saya untuk berniaga secara online. Itulah. Kita ada nampak juga. Mereka ada katakan bagaimana nak menembusi market di satu platform jualan, jual beli dan sebagainya. Awak juga mendapatkan konsultasi daripada mereka? Ya, betul. Secara percuma.
secara percuma. Wah. Alhamdulillah. Apa antara perkongsian cadangan menarik daripada rakan-rakan Twitter ataupun di sosial media? Okey, mereka cadangkan saya untuk buat menjual lebih kepada platform atas talian yang lain seperti Instagram, Shopee dan juga yang lain-lain. Okey, baik. Tapi caranya tu pun nak tahu juga kan. Jadi anda one to one lah session dengan individu tersebut ya. Ya, dia ada ajar cara saya untuk mengiklankan produk supaya tidak membazir untuk saya melaburkan duit ke arah ads tu. Sebab itu pun sebenarnya consultation dia secara berbayar juga kalau kita mengambil ilmu daripada individu yang lebih pakar kan. Kalau kita nak menjadi salah seorang daripada penjual minyak wangi ni memerlukan modal yang besar ke, tinggi ke? Pada saya tidak. Ya. Modalnya tidak begitu besar. Okey, dia ambil Fazli. Ejen. Jadi ejen. Boleh jadi ejen. Tapi cabaran juga untuk Amirul kan sebab nak jual dia secara atas talian. Ini bukannya yalah kadang-kadang satu takut risiko pecah kan botol kaca. Lepas tu risikonya adalah target market tu kita tak tahu siapa. Macam Eli cakap tadi yang motor tak perlukan. Kita nak target mereka yang bawa kereta pula. Macam mana Amirul? Dan sekarang pula kereta tak ada yang work from home jadi kenderaan tu tak banyak ni. Jadi apa betul. Macam mana Amirul handle situation macam ni? Okey, sebenarnya perfume kereta ni dia sebenarnya adalah air freshener. Dia tidak semestinya untuk diletak di dalam kereta. Dia juga boleh gantung di ruang tamu, di bilik dan juga di kereta. Ramai pengguna menggunakannya di dalam kereta. Untuk bau-bauan tu. Ya. Teruskan. Macam contoh macam baunya bau pandan. So bau dia akan kemanisan pandan macam tu. Itu cara saya terangkan kepada pembeli-pembeli secara atas talian. Bau paling favourite yang mendapat tempahan ataupun sambutan ramai? Bau paling favourite? Okey, saya boleh katakan rakyat Malaysia sangat sukakan bau vanilla fresh sebab bau dia sangat fresh. Vanilla fresh ya? Vanilla. Tapi kalau Amirul yang terangkan kepada kita jenis bauan tu, kita rasa macam nak dengar je kan? Awak baguslah. Mungkin ada selling point yang tertentu lah sebenarnya nak jadi mereka yang penjual ni kan. Okey Amirul, kita harapkan yang terbaik. Semoga ialah perkongsian pada hari ini dan perkongsian hari yang sebelum ni di Twitter memberikan satu rezeki yang lebih luas lah untuk perniagaan Amirul ya. Dan Amirul. Ya saya. Amirul, saya lock jaket. Alamak. Kena bida dulu, Itu biasa dah wangi tu. Penerbit kita kata tengok awak ni pun dah wangi dah. Okey, itu dia Amirul, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Amirul Azim Kamarudin. Kita tak kongsikan profil dia. Amirul Azim ni dia terkesan walaupun tak diberhentikan kerja tapi sektor yang dia kerja tu tidak memberikan gaji yang penuh. Betul. Kerana tidak dapat beroperasi seperti biasa. Bila kata gaji tak penuh tu pun kita rasa macam janji ada gaji tapi tidak. Memang sebab banyak Terkesan benda. Betul. Gaji ni memang kita perlukan untuk bayar bil, anak-anak dan sebagainya kan. Bila gaji separuh pun sama juga terkesan. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan berhibur secara maya. Bersama dengan Syamil. Seketika nanti di Malaysia Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, ada orang yang tengok sotong takut, tengok udang takut. Alah, pasal apa? Ada masalah sendi, bengkak sendi, radang sendi. Kemudian nak pergi mana? Kena bawa tongkat. Oh, nak pergi masjid kena bawa tongkat, nak pergi bilik ayat kena bawa tongkat, nak pergi rumah anak menantu, rumah duk tingkat atas kena bawa tongkat. No, mereka masih lagi umur 50 tapi ada masalah sendi, radang sendi, bengkak sendi. Sendi ni bukan tunggu setakat sendi lutut tapi ramai orang ada masalah lutut lah. Sakit lutut. Jadi hari ni Tok Cik nak beritahu yang siapa-siapa yang tengok hari ni, kawan-kawan Tok Cik yang tengok hari ni cepat-cepat. Ni dia ubat untuk sakit sendi. Ubat yang mereka ada masalah soto tak boleh makan, udang tak boleh makan, ketan tak boleh makan. Baik, jadi produk yang terbaik yang kami bawa di ZA Healthcare ni. Dulu Pak Cik pun macam tu, nak pergi masjid pun susah, nak pergi toilet pun susah, nak pergi rumah anak menantu ada tinggi bukit sikit pun tak boleh. Sakit sendi, kemudian sakit belakang, sakit lengan, habis sendi ni semua lari pada leher
otak ni sampai ke bau, sampai ke tangan, sampai ke kaki, sampai ke pinggang. Dia semua dipanggil sakit sendi. Tapi yang teruk yang ramai masalah sendi lutut, sendi kaki jari turun sampai ke bawah. Baik. Jadi hari ni bila pak cik lega sikit. Sekarang pak cik dah okey. Umur 50 lebih pak cik jogging tak tahu ya. Naik bukit buat tak tahu. Tak heran lah nanti. Pasal apa? Pasal tok cik makan depa perkenaan ni. Gojo kat tok cik. Tok cik makan sehari sebiji. Tok cik tanya tu, selamat dah. Dia kata ada MAL, ada kelulusan biro farmasi, dikeluarkan oleh kilang mereka sendiri. Company apa? Company DZA Pharma. Jadi pak cik combine dengan iaitu krim depa krim Gojo. Dua-dua ni satu pak cik buah, satu pak cik telan sehari satu biji. Alhamdulillah, segak selepas 1 minggu 2 minggu sembuh. Alhamdulillah. Jadi cepat-cepat kawan pak cik semua, palong-malong kawan pak cik semua, cepat WhatsApp kepada tim DZA Healthcare. Maka cepat-cepat WhatsApp. 1 murah, 2 lagi murah. Ambil 3 terbaik. Jadi insya-Allah produk yang selamat. Pakcik makan, pakcik tak heran dah sendi. Dan kita sama-sama insya-Allah jogging senang. Nak pergi masjid pun senang. Jadi semua-semua cepat-cepat insya-Allah WhatsApp, call WhatsApp cepat-cepat DZA Healthcare. Okey, boleh nak mesej hari ni. Itu dia. Semangat. Semangat ya. Kita tadi akhir nak ujung-ujung lembik dah. Dengar balik. Terus semangat. Okey, itu dia. Yang penting kita jaga kesihatan sebenarnya. Betul. Kan di ketika sekarang ni lah imunisasi badan tu penting. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita sebenarnya nak berhibur bersama dengan Syamil seperti yang dijanjikan. Apakah lagunya? Halusinasi. Okey, jom kita saksikan persembahan Syamil terlebih dahulu. Jom. Istimewa buat penonton MHI TV3. Terimalah halusinasi. Tak ku mengenal lagi arus waktu ini. Tak ku melihat lagi sinar janji mimpi. Aku terkubur dengan genggaman manismu yang mengkaburkan hasratku. Lemasku dalam tangisan ini, tenggelamku hanyut di dasar kedung pilu, lenyap di telan sambilu. Lepaskanlah jiwa yang terkunci, bebaskanlah hati yang telah lama digari lemas dalam halusinasimu. Takkan aku berhenti rawat luka ini. Takkan aku berpaling, serahkanmu hati. Aku terkubur dengan genggaman manismu yang mengkaburkan hasratku. Lemasku dalam tangisan ini, tenggelamku hanyut di dasar kedung pilu, lenyap di telan sambilu. Lepaskanlah jiwa yang terkunci, bebaskanlah hati yang telah lama digari lemas. Aku sesal memburu lakaran janjimu, biar ku sendiri, lepaskanlah pergi. Lemasku dalam tangisan ini, tenggelamku hanyut di dasar kedung pilu, lenyap di telan sambilu. Lepaskanlah jiwa yang terkunci, bebaskanlah hati yang telah lama digari lemas
dalam halusinasimu. Thank you. Yeay. Walaupun kita tak dapat panggil Syamil ke studio. Ya. Tapi tak apa. Kita tetap mendengarkan suaranya. Bayangkan Eli, Syamil duduk macam tu pun boleh nyanyi, suara keluar. Ya. Nak cakap duduk tu bukan nyanyi. Walaupun dalam muzik videonya menari, yang ini duduk. Yes. Tu dia. Sama je suaranya. Okeylah, tanya Syamil lah. Tanyalah macam Tanyalah mana. Syamil. Hello, Assalamualaikum Syamil. Hello, Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Tengok lepas menyanyi masih tak berganjak di tempat yang sama. Syamil sihat ya? Alhamdulillah, saya sihat. Okey, ceritakan sikit pasal single terbaru Halusinasi yang kabarnya ini merupakan satu pencetusan berani lah. Sebab identitinya berbeza daripada lagu-lagu sebelum ni dan katanya ada istimewa dari segi penyampaiannya yang tersendiri. Kongsikan dengan kita. Halusinasi. Syamil ingin mencuba sesuatu yang baru. Sebab mereka semua di luar sana mengenali Syamil selalunya lagu-lagu yang macam Syamil yang sebelum ni lah. Dan 2021 ni satu fresh start for me dengan look yang baru, music yang baru, dan itulah akan terjadi insyaAllah. Di masa yang akan datang pun saya akan keluarkan lagu-lagu yang very fresh, mengikuti sekarang punya permintaan lah. Syamil ni macam keluar daripada zon selesa Syamil lah sebelum ni kan, yang biasa nyanyi lagu balada. Dan menarik untuk kita kongsikan juga untuk video klip tu, Syamil menari. Dia punya koreografinya tu bukan senang nak buat macam tu. Dah macam Usher dah tu. Bagaimana Syamil dapat inspirasi ke dari sesiapa ke atau bagaimana? Okey, mengenai dia punya music video pula, memang Syamil mencabar diri Syamil untuk menari. Syamil pun jumpa alam buah kakak untuk menari alam. Boleh tak kita create satu move ke apa-apa, dan itu semua hasil daripada alam punya koreograf lah tu. And nak dijadikan cerita, Syamil berjumpa dengan production. Dia tanya Syamil nak look macam mana? Syamil cakap a very fresh look, satu benda yang very macam kita berada seolah-olah di tempat lain kan. Dan itulah dia hasilnya. Mereka build sendiri tempatnya itu daripada zero. Air hujan tu pun dibuat sendiri. Dan reference semua telah pun diberi, dan kami berdiskus lah bersama-sama apa yang nak dibuat di sini, apa yang nak dibuat di sini, dan itulah yang terjadi di music video itu. Alhamdulillah. Okey, dan kita jarang tengok video muzik yang rajin macam ni. Dari segi setupnya, kepelbagaian lokasinya, ada koreografinya kan. Itulah kadang-kadang dalam fasa PKP ataupun sebelum ni pun kalau boleh lagi cepat siap lagi bagus kan. Tapi ini dengan pencahayaan. Ini memang nampak video klip rajin lah. Video klip rajin. Video klip rajin. Ya. Syamil bila dan album tu sebenarnya ada cinta yang paling utama adalah kepuasan diri sendiri. Ya, betul. Ya. Adakah rasa canggung bila menari bersama-sama dengan penari, ataupun memang Syamil ni memang sebenarnya suka menari? Dia ibaratnya macam saya ni jarum lah, yang lain semua benang kan. Okey. So betapa saya ni kayu, keras. Yang susah tapi untuk video klip tak nampak. Tak nampak pun. Okey, smooth je kan. Berapa lama nak belajar menari tu Syamil? Shot daripada editing daripada dia. Okey, Syamil. Yelah, sebab kita nak tahu juga sikit secara peribadi Syamil. Syamil punya wedding pun ditangguhkan. Patutnya menghitung hari Sepatutnya menghitung hari dengan Syamil pun ada perniagaan sendiri, juga terkesan di kala pandemik ni kan. Mungkin sedikitlah daripada Syamil bagaimana melalui fasa PKP ni. Syamil sebenarnya satu perasaan yang baru kan. Syamil rasa satu perasaan je macam kalau lockdown tu sedih bertimpa-timpa. Yelah. Dan sebenarnya kita cakap pasal bisnes dulu lah. Bisnes banyak inisiatif yang Syamil tengah discuss dengan Syamil team. Kita punya planning semua bertukar 360 semua daripada, sebab lagi-lagi kedai Syamil tu lokasinya di tengah-tengah. So
orang pun tak masuk. Kadang-kadang. So ada few things yang kami rubah, kami keluar sedikit. Alhamdulillah lah. Yang mana Syamil nak tunjuk kat sini betapa susahnya peniaga-peniaga yang sebelum ini yang Syamil cerita pasal kafe. Yang mana yang berniaga di tepi-tepi jalan semua diorang lagi teruk. So apa yang mampu Syamil cakap, kita berdoa dan support each other lah, insya-Allah. And mengenai wedding pula, tak dinafikan lagi-lagi bila PKP ni berulang kembali, susah dia punya proses tu, yang mana Syamil sendiri bersama Ernie pun kami mengalami kesukaran nak meneruskan apa yang sudah pun diplan, apa dia punya prosedur and all. Tapi insya-Allah lah benda yang baik kan, takkanlah akan betul-betul sampai bila-bila disusahkan kan prosesnya. So apa yang mampu saya cakap lagi sekali, berdoa jugalah dan doakanlah kami. InsyaAllah. Ada satu pasangan tu, dia bila dah buat pengumuman PKP 2.0, sehari sebelum tu dia pergi beratur pejabat agama. Mungkin ingatkan Syamil ada rancangan macam tu juga ke sebelum ni? Tak ada ya? Syamil sekarang ni apa-apa benda kena temu janji kan. Betul, so kita kena Syamil tekanlah link tu. Okey. Ernie pun tekan link tu. Okey. So ditulis kat situ dah penuh. Tunggulah. Cuba jugalah kan. Bukan kata tak cuba kan. Sabar ya, sabar. Cuba. Bagus. So tekan tu. Satu saat tekan, satu lagi saat air mata berdikit. Allahu Akbar. Allah, hai. Okey, tak apa. Kita harapkan yang terbaik. Terus kuat Syamil. Dan juga Ernie, insya-Allah ya. Ini orang cakap dugaan fasa pertunangan. Macam inilah dia. InsyaAllah. Syamil, terima kasih banyak. Jaga diri ya. Okay. Bye-bye, stay safe. Okay, stay safe. Itulah dia. Syamil, link tu sebenarnya. Betul. Nak cuba. Yang dah kahwin pun, cuba juga. Jangan. Tak nak tahu penuh ke tak. Bahayalah yang dah kahwin ni. Okey, esok. Baik. Apa yang menarik esok? Besok kita dah cakap berkenaan dengan impak berjaga malam. Ada orang jaga malam sebab tak boleh tidur. Ataupun memang sengaja tak nak tidur malam. Ataupun sebab PKP ni tak dapat keluar mana-mana. Duk berjaga, duk tidur belah siang. Tapi sejujurnya awak pun terkesan tak? Masa PKP yang baru tu? Sebab kita bekerja kan. Saya ada terkesan tau sebab masa saya dalam pantang. Jadi kena tengok MHI esok Okey, esok tengok MHI waktu yang sama kita jumpa dengan perkongsian menarik. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Selalu. Bye bye.